Betul saya punya sangkaan tu. Minta maaf lah ni ya. Ya Allah. Yes. Itulah. Nauzubillah min zalik kan. Saya ni memang saya tahu ayah saya pun mangsa juga, dia ikut je. Macam adik saya cakap lah, dia ikut je orang atasan ni. Pengakuan mantan pengikut GSP, pengalaman hidup pahit di balik jemaah. Dalam video kali ini, seorang mantan pengikut GSP berkongsi pengalaman pahit yang dialaminya sebagai seorang anak yang dibesarkan Damal Arkam, dan kemudian melihat keluarganya terlibat dalam GSP. Dia membagikan pandangannya mengenai budaya poligami yang diterapkan dalam jemaah dan bagaimana budaya tersebut membawa banyak masalah kepada anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Wanita ini turut menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya, seperti pemisahan ibu bapa dengan anak-anak, serta tekanan yang diberikan pada mereka untuk memenuhi kehendak organisasi, termasuk desakan untuk bercerai dan menyerahkan harta kepada jemaah. Melalui kisahnya, kita dapat memahami bagaimana beberapa orang yang terlibat dalam jemaah merasa tertekan dengan sistem yang ada. Mereka dihadapkan pada realiti kehidupan yang penuh dengan aturan dan batasan yang tidak wajar, hingga hilang kendali atas kehidupan dan keluarga mereka sendiri. Semoga dengan perkongsian ini kita bisa membuka mata tentang apa yang terjadi di sebalik organisasi tersebut dan memahami dampak yang dirasakan oleh mereka yang pernah menjadi sebahagian daripada jemaah ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Contemporary MZ, tempat kita mengupas isu-isu semasa. Hari ini kita akan membincangkan share pengalaman sebagai, saya dah share dah dekat saya punya konten kan, sebagai anak bekas Al-Arkam. Tak ada kena dengan GISB, tapi malangnya masih lagi lah ada adik-beradik yang dalam GSP juga kan. Tapi saya tak nak komen pasal tu sebab adik-beradik pun minta jangan libatkan mereka. Privacy mereka saya kena hormat. Saya cuma nak cerita pengalaman saya. Sebab ramai kat sini memang puji Al-Arkam, bagus semua tu kan. Jadi saya susah nak relate lah sebab pengalaman saya buruk je. Saya ni macam Zoe. Zoe selalu cakap dekat saya. Saya pernah dengar Zoe cakap, Zoe tak tahu kenapa kakak handsome yang dalam ni juga kan, yang share pengalaman ni juga, dia pun kata dia pun tak tahu kenapa dia asyik kena dark side je. Sama lah macam saya ni mungkin saya ni bernasib buruk, saya dapat dark side je Al-Arkam. Jadi susahlah saya nak relate dengan orang yang memuji-muji Al-Arkam tu. Saya faham konsep Al-Arkam, ekonomi Islam. Saya respect diorang punya perniagaan dengan produk-produk Muslim, semua buatan Muslim tu memang saya pun kagum juga. Lagi satu, saya daripada kecil pun saya kagum sebab semua orang tak merokok. Benda tu memang saya kagum sebab bila saya dah hidup sendiri kan, bila kita orang semua dah keluar, dah duduk dengan nenek kan, kita nampak budaya merokok tu memang benda biasa, tapi dekat dalam camp memang semua tak merokok. Kiranya memang ada magic dekat situ lah. Cumanya daripada saya kecil lagi, saya memang tak bersetuju dengan cara hidup memisahkan anak-anak dan ibu bapa. Sebab budaya tu daripada saya kecil lagi. Bukannya masa di ISB je, bukannya masa zaman Rufaqah je, tapi daripada zaman Al-Arkam lagi. Tapi saya faham sebab mungkin kerana budaya poligami, jadi ayah tak dapat nak jaga semua. Anak pun ramai kan, berpuluh-puluh. Jadi mungkin dia tak ada masa, dia pun disibukkan dengan aktiviti jemaah, dia tak ada masa nak pantau semua anak kan. Tapi kerana budaya berpoligami itulah timbulnya macam-macam masalah. Sebab anak-anak tidak dipantau. So saya share pengalaman saya. Jadi kalau macam contohnya apa yang berlaku kepada ibu saya kan, dia kena postpartum depression pun, dia ada pantauan daripada suami sebab terpaksa share kan. Jadi saya memang tak salahkan ayah saya sebab saya faham dia disibukkan dengan aktiviti jemaah. Jadi saya Ustaz, sebenarnya saya tak boleh nak lama sebab itulah kita sebenarnya tak nak naik kotak sebab kita sibuk jaga anak sebenarnya. Tak apa, terus je. Saya bagi masa. Tak apa, kami relax je. Dengar anak, ini biasa. Kami pun anak ramai. Itulah saya. Jadi saya pun tak boleh nak brain juga macam mana orang anak 30, saya anak 2 pun memang kurang langgang. Ya. Okey.
Jadi saya dekat sini saya nak share pasal pengalaman hidup dekat dalam camp tu kan, pengalaman buruk pasal pengabaian kanak-kanak dan wanita. Itu saja. Lepas tu saya sebenarnya nak tanya Ustaz, kita ni kan jemaah kita, kira kita ni sunnah wal jamaah kan. Untuk saya tak faham kenapa syarat-syarat poligami tu tidak diajar dalam kenapa lain dalam jemaah. Dia tak ada kira kemampuan, dia memang tak ada kemampuan tu, tak ada. Kiranya you tak mampu pun you boleh beristeri sampai ke 4. Lepas tu bila ayah saya bercerai dengan ibu, ayah saya disuruh kahwin lagi satu, nak cukupkan kuota. Jadi saya tak faham benda tu sebenarnya. Dia saya punya terpaksa ceritalah. Di sistem dia nak bagi poligami. Yang penting Cukupkan lelaki kuota, poligami. Ya. Kenapa jadi saya memang against lah konsep poligami dia orang ni, sebab macam dia tak ada, dia okeylah dia orang punya ajaran ni, dia tak ada masa kita kan diajar kalau nak berpoligami kena mampu, betul tak? Betul. Itu syarat Kena utama. mampu. Itu yang saya tak nampak. Saya tak nampak dalam jemaah. Saya sokong produk Muslim, restoran Muslim, memang saya sokong. Tapi bila saya dengar penjelasan daripada bekal-bekal JISB, pasal diorang punya perniagaan, diorang ada duit rumah amal dan duit-duit tu, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kiranya macam lagi teruklah sekarang Ustaz, sebab na'udzubillah min zalik lah. Ustaz pun tahu cerita kan, laporan polis pun ada. Betul. Macam saya tak boleh nak brain lah sebenarnya. Dia punya pengabaian tu lagi teruk sekarang daripada dulu. Macam dulu dia punya pengabaian tu sebab poligami kan. Sekarang ni dah libatkan rumah amal, sebab zaman arwah bapa tak ada rumah amal. Cuma ada perniagaan tu banyak. Cuma untungnya memang tak nampak lah kan, sebab dia akan masuk dalam jemaah balik. Itulah yang saya boleh kongsikan. Puan keluar Arafah kerana pengharaman ataupun ada isu apa? Kerana bukan pengharaman tahun 1994, masih lagi dalam camp. Saya officially tak duduk dalam camp dah masa saya umur 6 tahun, dan umur 6 tahun tu tahun 1996 ada satu saya ingat. Kiranya last lah 1995 masih lagi dalam camp. Kiranya lepas pengalaman masih lagi. Jadi keluar habis daripada akab lah. Yang keluar tu adalah puan. Kiranya official ayah saya dah tak ada hak kepada anak-anak tahun 1996. 1996 kita dah tak perlu duduk di sana. Cerai ke? Minta maaf, ya tak cerai lagi. 1997 baru cerai. Jadi 1996 dia dah tak, nenek saya berjaya dapatkan hak, kira dia dah tak boleh bila akan sampai Ustaz nak cakap tak ada masalah. Saya tahu, saya pun nak ramai macam tu je. Dan kami tak ada masalah. Sebab tu susah nak join kotak Kami ni. tak ada masalah. Puan sebut je, ambil masa buat kerja, sambil buat kerja pun tak ada masalah. Anak lelaki pula kan. Tak boleh bertenang langsung. Bapak dia tak ada. Saya anak lelaki 4, anak perempuan 2. Itulah. Jadinya bila akan diisytiharkan haram, jadi benda tu pun membantu juga untuk nenek saya kiranya dapat selamatkan saya lah. Ayah saya dah tak ada hak dah. Sebab ayah kan ikut jemaah haram Ustaz. So nenek lah yang datang untuk bawa puan dan juga saya boleh cerita. Suami lah. Suami apa? Nenek ni dia punya fight tu. Oh ya Allah, nenek saya memang fight. Dia memang, ya Allah Ustaz, imagine semak kahwin dengan bapa tahun 88 kan. Dia baru saja, nenek masa tu baru dapat baby. Kiranya masa dia kahwin tu tahun 1988. Masa tu apa saudara saya kiranya baru baby lagi setahun lebih. Jadi dia ni dalam
dalam menggendong anak ni dia fight daripada bapak saya kahwin sebab dia tak boleh terima kenyataan mak saya berkahwin dengan suami orang. Dia tak boleh terima. Dia nampak dah nampak kat situ dah nampak macam ni macam very wrong lah. Kenapa? Dah lah kahwin tanpa pengetahuan keluarga. Itu dah nampak dah. Lepas tu kahwin tanpa dengan suami pengetahuan orang. keluarga. Kiranya dia dapat tahu bila dah lepas berkahwin baru dia tahu. Tak, macam mana dia orang boleh kahwinkan? Tak ada wali. Sebab tak ada wali sebab mak saya ayah dia dah tak ada. Dia memang kiranya mak saya ni dia tak ada ayah. Ayah dia Venezuela. Kiranya dia duduk Malaysia ni memang dia tak ada ayah. Dia duduk dengan nenek dan ayah tiri. Dia tak perlu permission ayah tiri. Betul. Sebab dia janda kan. Kalau Ustaz tahu cerita saya, kahwinan pertama dengan dalam suami pertama pun dalam Al-Rakam juga. Okey, suami pertama, keluarga tahu. Majlis pernikahan pun dibuat bersama keluarga, tak ada masalah. Pernikahan pertama, tapi kan saya cerita dalam konten saya yang jadi viralnya sebab dia bercerai kerana ada masalah dan bila kita korek dia macam benda ni dah plan. Dah plan? Dia orang plan. Ustaz tak tengok Saya otak saya dah tengok tapi saya tengok relax. Otak saya dah lain dia bunyi dia ni. Okeylah macam ni lah. Dia kan dalam jemaah kan perkahwinan kan di apa tu kata? Ditentukan oleh pemimpin. Ditentukan oleh pemimpin. So ini kiranya mak saya ni dia nak kahwin tu dia kiranya dia memang niatkan dengan orang yang bagus lah. Itu yang pertama yang dalam jemaah tu. Tapi sebenarnya dikahwinkan dengan orang yang bermasalah supaya dia boleh bercerai. Right? Dia dijodohkan dengan ni lah arwah bapak yang dah beristeri 3. Saya ada masalah dalam mencerna. Yelah Ustaz, sebab memang kalau Ustaz dengar cerita-cerita semua tak boleh brain punya. Kira lah macam tu lah. Jadi tak apa, terus ya. Tak ada masalah. Fokus pun susah. Tak apa, saya relax je. Relax je. Jadi because of bila sebelum mak berkahwin dengan saya ada satu suuzon dekat sini. Seolah-olah dia macam saya perlu anak saya dulu. tak apa. Okey. Seolah-olah yang saya nampak tadi ni seolah-olah macam macam seminggu Islamik mana? Betul saya punya sangkaan tu. Minta maaf lah ni ya. Yes. Itulah. Nauzubillah min zalik kan. Saya ni memang saya tahu ayah saya pun mangsa juga, dia ikut je. Macam adik saya cakap lah, dia ikut je orang atasan ni. Dia ikut je. Yalah, apa dia anak bukan mak puan orang. Nenek, si pejuang sejati. Bayangkan ketika semua orang bergembira menyambut cucu baru, nenek pula berjuang melawan arus. Mak kahwin dengan orang jemaah, suami orang pulak tuh. Siapa sangka, di sebalik senyuman cucu, ada ribut di hati nenek. Apa? Mak kau kahwin tanpa wali? Habis semua kerusi di rumah berterbangan. Nenek jadi superhero, sedia berjuang sampai ke titisan terakhir. Dia tak peduli usia, tak peduli sakit lutut, semua demi mempertahankan marwah keluarga. Dulu, nak kahwin pun kena ada wali. Nih main redah J. Nenek siap buat meeting keluarga dengan suara paling lantang, macam nak bagi semua orang sedar, ini bukan isu remeh. Kau ingat mudah ke? Nenek berkorban masa, tenaga, dan mungkin juga sedikit kesehatan demi memastikan cucunya tak terjebak dalam kontroversi jemaah. Kalau nak ikut jemaah, ikutlah, tapi jangan bawa kami. Nenek, kadang-kadang rasa nak gelak, kadang-kadang rasa nak menangis. Perjuangan nenek, satu drama yang tak pernah habis.